Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 3 Oktober 2021 bersamaan dengan 26 Safar 1443, ini adalah merupakan siri yang ke-14 tafsir surah Al-Ankabut, dan insyaAllah inilah merupakan siri terakhir, siri yang ke-14 tafsir surah Al-Ankabut, siri yang terakhir dari 14 kuliah. Surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, berada dalam juzuk yang ke-20, akhir juzuk 20, awal juzuk 21. Dia masuk duduk celah-celah dua juzuk. Ayat kita bermula 65, ayat 65 berakhir ayat 69. 65 hingga 69 tamatlah tafsir surah Al-Ankabut secara ringkas-ringkasnya, dan kita juga telah mengutip beberapa faedah. Kalau setiap kuliah ada 10, bermakna kita juga ada 140 faedah tadabbur, pemerhatian, penelitian daripada surah Al-Ankabut. Alhamdulillah, ini satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Musim diuji dengan pergerakan ini, kita tambahkan pengajian. Alhamdulillah. Kalau banyak bergerak, mengaji kurang. Kurang bergerak, mengaji banyak. Ini semua kita panggil hikmah di sebalik setiap perkara yang berlaku. Kadang-kadang kita nampak hikmah, ada kalanya kita tidak nampak. Baiklah para pelajar sekalian, kita mula dengan bacaan ayat yang kita akan lihat tentang keadaan puak-puak kafir musyrik apabila mereka terdesak, berada dalam suasana gawat, bahaya, mereka ingat kepada Allah. Kita baca dulu beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada tafsir ataupun huraiannya. Pelajar jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 8, yang edisi Jawi, Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 864. 864. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون.
فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. Itu ayat yang kita baca. Tengok terjemahan ayat 65. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ. Dalam pada itu, apabila mereka puak-puak kafir ni naik bahtera lalu menemui sesuatu bahaya di laut, mari gelombang, mari ribut, apa saja keadaan yang sangat menakutkan, keadaan yang begitu gawat, begitu kritikal, apa jadi? Dia tak panggil dah, berhala, tu inilah. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka memohon pertolongan, berdoa kepada Allah dengan doa yang tulus ikhlas kepadanya. Tak campur-campur dah, syirik-syirik sudah tidak ada. Sebab dia tahu berhala nak buat apa. Toko-toko kayu yang diukir apa yang nak buat. Pemujaan-pemujaan batang kayu, apa benda yang dipercayai, semuanya sudah tidak ada kuasa. Yang ada kuasanya Allah. Maka mereka ikhlaskan doa kepada Allah. Tapi apa jadi? Perangai dia orang ni bukannya betul. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ. Kemudian, setelah Allah menyelamatkan mereka ke darat, balik semula ke daratan, idza hum yusyrikun. Mereka berlaku syirik kepada Allah. Nauzubillah. Ini perangai tak jauhnya puak-puak kafir. Tengok nota di bawah. Demikianlah keadaan kaum musyrik itu. Semasa aman dan senang lenang, mereka melupakan Allah dan menyembah yang lain. Tetapi setelah mereka ditimpa bahaya, mereka rayu dengan sepenuh hati memohon pertolongan Allah. Kemudian apabila mereka diselamatkan dari bahaya, tiba-tiba mereka berbalik semula menyembah berhala, menyembah yang lain daripada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, kita tengok susunan ayat dulu. Ayat kita yang lepas, Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang bagaimana sifat orang kafir. Coba tengok dia sifat dia. Ayat 64, Lau kanu ya'lamun. Kalau mereka tahu, mereka akan beriman. Ayat sebelumnya 63, bal aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan dari mereka tak ada akal. Bukan tak ada akal tu, tak menggunakan akal dengan cara yang baik. Itu maksud la ya'qilun. La ya'qilun law kanu ya'lamun. Jadi Allah tanya, kemudian dibawanya ayat ini kepada kita, fa idza rakibu fil fulk. Apabila mereka naik bahtera. Naik bahtera, bila kena gelombang, ombak besar, keadaan yang begitu gawat, menakutkan, ingat ke Tuhan. Ingat kepada Allah. Apabila mereka khaful gharaq wal halak, akhlasu lillahi du'a. Bila dia takut, ikhlaskan doa kepada Allah semata-mata, tak panggil dah. Tok ni tak ada belaka. Yang adanya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa afradu lahu ta'a.
supaya mereka selamat daripada bencana yang sedang dihadapi. Ini para pelajar sekalian, pengajaran besar yang kita kena kutip ambil di sini, iaitulah ikhlaskan doa, mukhlisina lahuddin, min ghairi an yusyriku bihi syai'an min alihatihim. Jangan syirik dengan sesuatu makhluk yang lain, jangan. Jadi semua, bukan kata doa saja, semua ibadat kepada Allah mesti ikhlas. Semua ibadat mesti ikhlas. Maka apabila dalam ayat ini mukhlisina lahuddin, setengah ulama tafsir kata ikhlaskan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhlaskan doa semata-mata kerana Allah, tak payah kita cari yang lain. Tak payah kita cari yang lain. Itu dia panggil ifradud doa lillah. Ikhlaskan doa semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita ni kadang-kadang ada juga campur-campur juga ni. Minta kuasa-kuasa lain jadi perantaraan, kita kata tak perlulah. Kalau benda tu sudah jadi khilaf ulama, kenapa kita nak ambil yang khilaf? Sedangkan doa ikhlas semata-mata kerana Allah, la khilafa fi, tidak ada khilaf, semua sepakat, semua setuju, itulah doa yang terbaik. Maka kita jangan cuba mencari orang tengah untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita cari orang tengah ni waktu nak isi borang, nak minta kerja, nak minta projek di dunia, kena ada tanda tangan penyokong di tengah tu. Tapi dengan Allah tidak perlu pada penyokong, kita direct terus kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok ni orang kafir, bila terdesak, dia tinggal habis. Benda-benda sembahan dia, pujaan yang lain dia tinggalkan. Yang dia hanya doa, ikhlaskan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Da'a kata di Ibnu Jarir, da'allaha mukhlisina lahuddin, ay akhlasu lillahi inda syiddah. Ketika susah, tauhid dia jitu. Allah saja. Dia tak panggil dan lain-lain. Bila sudah sihat molek, kembali semula ke daratan, terlupa balik dah. Tak ingat dah pula dah. Ada pula makhluk lain yang masuk campur. Ini yang kita bimbang, supaya kita ikhlaskan doa kita semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Baik. Falamma najjahum ilal bar idza hum yusyrikun. Bila Allah selamatkan dia ke daratan, kafir balik. Syirik semula. Itu perbezaan di antara musyrik dengan mulhid. Kalau mulhid, dia tak percaya Tuhan terus. Tapi musyrik ni dia campur-campur. Allah ada, berhala ada. Tok Pekong ada, Tuhan pun ada. Itu yang panggil musyrik. Musyrik maknanya share, campur. Kalau kata mulhid tu dia tak percaya Tuhan terus, tak ada Tuhan. Apa Tuhan-Tuhan. Semalam kita ceritakan perdebatan, bila ada Tuhan kena ada nampak. Tuan guru kita kata, kalau nak nampak nyamuk, kalau ada nyamuk, mana nyamuk? Wabuhital ladzi kafar. Baik, kita pergi kepada ayat 66. Liyakfuru bima atainahum. Akibat syirik itu, menjadilah mereka orang-orang yang kufur nikmat-nikmat yang kami telah berikan kepadanya. Hasil daripada syirik, dia pun kufurlah nikmat Allah Azza wa Jalla, yakni nikmat pertolongan Allah menyelamatkan mereka dari bahaya di lautan. Naik ke darat, tabik balik ke atuk, habis. Waliyatamatta'u, dan menjadi orang-orang yang hanya dapat bersukaria di dunia. Tamatta', happy-happy, suka-suka, gembira-gembira. Sebagaimana yang telah kita sebut dalam ayat yang lepas, dunia ni dua saja, lahwun wa la'ibun.
lahwun wa la'ibun. Hiburan, suka-suka, mainan. Dua ya dia punya sifat dunia. Kalau kita perhatikan kepada apa yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita ini. Jadi Allah kata kafir liyatamatta'u, supaya mereka sedak-sedak, seronok-seronok, suka-suka adanya. Allah kata apa? Fasawfa ya'lamun. Kemudian mereka akan mengetahui kelak akibat buruk apa yang mereka lakukan. Happy lah atas dunia ni. Sukalah dengan apa maksiatnya, dengan segala perkara yang ada. Tapi mu akan tahu dalam ayat ni 2 kali lam. Tengok, liyakfuru waliyatamattam. Mereka terus dengan sifat kafir untuk berhappy-happy, untuk berenjoy, untuk bersukaria. Allah. Sebab kalau dia masuk Islam sudah banyak tersekat. Dulu mabuk, sekarang sudah tidak boleh mabuk. Dia boleh main amalan jahiliah dia tu, nak tukar betina mana. Sekarang ni bila sudah masuk Islam sudah tidak ada isteri yang salihah yang dibenarkan sehingga 4. Jadi tamattu' di sini dengan makna happy, suka-suka, tak ada faedah mana. Allahu akbar walillahil hamd. Liyakfuru liyatamatta'u. Jadi itulah keadaan puak kafir. Cuma Allah Taala di akhir ayat Tuhan bagi amaran ay yusyriku ulaikal kufar, setelah mereka selamat daripada bencana kafir balik. Liyajhadu liyakfuru, makna jahadu nikmat Allah, mereka kufur, ingkar nikmat Allah Taala selamatkan mereka. Waliyatamatta'u bidunyahumul qasirah alfaniyah, mereka bersuka-suka dengan nikmat dunia yang pendek yang akan rusak ini sepanjang hidup dia setelah dia selamat. Berapa tahun lagi gunalah. Thumma la yakunu lahum nasibun fil akhirati daimatil baqiyah, kemudian mereka tak ada bahagian di akhirat nanti. Habislah bencana mati, habislah apa dia akan mentimpa azab. Fasawfa ya'lamun, mereka akan tahu ke mana hala tuju. Kata orang ke mana hujung jatuhnya, mereka akan tahu. Allahul musta'an. Baiklah. Sebab itulah kata ulama, kufur di sini bukan kufur kafir, sebab memang dia kafir dah. Kufur nikmat. Jahadu an-ni'am. Tuhan bagi selamat, mu tak mau beriman. Kalau kata kufur kafir, dia kafir dah. Dia sudah kafir, memang cerita orang kafir ni. Itu pemerhatian para ulama tadabbur di begitu halus ketelitian, ulama tafsir. Baiklah. Allah nak peringatkan mereka dengan nikmat besar yang dianugerahkan kepada Quraisy, iaitu nikmatul amni wal istiqrar. Nikmat Mekah menjadi sumber tempat tumpuan manusia yang sekaligus menjadi sumber ekonomi kepada dia. Sebab itulah kita sekarang ni suka sangat buat tempat pelancongan, tempat orang pergi. Sebab bila orang pergi, orang tempatan gembira. Dia boleh jual barang-barang, dia boleh siap penginapan, dia boleh sediakan kenderaan. Itu yang kata bila ada pelancongan ni seronok. Kan, kedatangan orang berapa banyak, berapa ramai telah memberi pulangan ekonomi kepada dia. Jadi orang Mekah macam tu juga. Walaupun di Mekah ni tidak ada air, tidak ada pokok-pokok, tapi orang Mekah mewah. Orang datang sini bawa barang-barang, bawa buah-buahan. Jadi Mekah ni ada semua dia. Walaupun pokok tak ada, tapi buahnya ada. Allahu akbar. Pokok tak ada, buah ada. Kita ni pula ada pokok, buah tak banyak. Kan? Macam saya ni, ada sungai durian, sungai ada, durian tidak ada. Itu dia panggil itu contoh kita. Baik. Tengok ayat 67. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina.
Dan tidakkah mereka melihat dan memerhatikan bahawa kami telah menjadikan Mekah. Apa dia jadi Mekah itu? Negeri mereka itu haraman aminan. Tanah haram, tanah suci yang dihormati. Orang jahiliyah ni, para jemaah sekalian, orang jahiliyah, dia hormat ke tanah haram Mekah. Kalau dia nak attack orang, nak pukul orang, nak kata orang, nak bunuh orang, dia tak buat dah tanah haram. Dia akan attack kawan tu. Tekan supaya keluar daripada tanah haram, bagi. Sampai begitu sekali. Mana orang kafir dia tahu tanah haram tu ada kesucian. Kita nak pergi tanah haram, bawa bekalan pula dah. Masya Allah. Atas kapal terbang ni, di antara tempat yang rokok murah ataupun free duty dekat airport, boleh dia berbekal-bekalkan benda maksiat, benda haram ni buat pergi Mekah. Habis bekalan, dia berpakat pula dengan budak-budak kerja hotel tu pergi cari bekalan. Kita kata Masya Allah, pandainya awak. Puak-puak jahiliyah menghormati tanah haram. Dia nak bunuh orang, dia tekan orang tu supaya keluar daripada tanah haram ke tanah dia akan apa-apakan kawan tu. Orang kata dia timbuk kawan tu. Dia pukul. Hormat dia. Jadi tanah haram ni tanah yang dihormati oleh kita orang Islam lagilah. Yang kafir pun hormat juga pada tanah haram. Jadi yang terhormat tanah haram ni lebih teruk daripada perangai kafir. Kita kata perangai. Dari sudut akidah, orang Islam lah lebih baik. Dari sudut akidah, kepercayaan, mestilah orang Islam lebih mulia. Tapi perangai kadang-kadang lebih teruk daripada puak-puak kafir Quraisy. Kita kena beza di antara perangai, beza dengan akidah. Beza. Kita macam kita hari ni. Orang Islam. Tapi perangai kadang-kadang tidak mencirikan, melambangkan seorang Muslim. Allahu Akbar. Wa yutakhattafun nasu min haulihim. Negara ini tanah suci dihormati, tanah haram lagi aman, sedangkan orang ramai yang lain yang tinggal dalam daerah di sekeliling mereka sentiasa dicolek untuk ditawan ataupun dibunuh. Masya Allah. Tengok dalam ayat ini, Allah Ta'ala sebut tentang perangai puak kafir. Bila dia susah, bila dia ke dalam ketakutan, dia ikhlaskan doa kepada Allah. Mereka merasakan perbuatan itu sudah cukup baik. Sebab apa? Sebab dia sudah ingat kepada Tuhan waktu susah. Ingat, zakkarahum halahum. Allah Ta'ala peringatkan kepada mereka. Waktu aman kamu kena ingat, yang beri keamanan kepada kamu Allah. Yang jadikan tanah haram, haraman aminan ini, Allah yang gazetkan. Jadi jangan duduk main ikut suku hati gitu ya. Maka hendaklah kamu iktiraf nikmat yang besar ini, ikhlaskan ibadat kepada Allah, berimanlah kepada Allah. Tapi apa boleh buat? Itulah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Mereka tetap degil. Mereka tak mau. Afa bil batili yu'minun. Afa bil batili yu'minun. Oleh itu, patutkah mereka percaya kepada perkara yang salah? Ayo, percaya lagi kepada benda-benda yang tak betul itu. Afabil syirki, afabil batili, ulama tafsir kata afabil syirki yu'minu ulaika, dengan syirik kamu beriman. Allah ada, sekutu ada. Allah ada partner. Wa bi ni'matillahi yakfurun. Dan kufur ingkar akan nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada mereka. Tengok nota, nikmat apa tu? Dalam nota kaki 1374. Ayat ini dan ayat-ayat yang telah lalu ditujukan kepada kaum kafir musyrik Makkah
Kerana dalam masyarakat mereka lah Islam mula-mula disiarkan, disebarkan. Kita terima kasihlah juga sebab tapak penyebaran Islam bermula di Mekah. Sepatutnya mereka bersyukurlah. Allah bawa kepada mereka Nabi dari kalangan mereka sendiri. Yakni sepatutnya mereka bersyukur akan nikmat Allah. Syukur akan nikmat-nikmat Allah yang menjadikan negeri Mekah, negeri mereka, tanah suci yang dihormati oleh semua kaum dan sentiasa aman. Dinamakan haraman aminan, tanah haram yang aman. Satu lagi dari sudut masa, timing dia panggil Ashhurul Hurum. Ada 4 bulan haram. Untuk apa ni hikmat? Cuba tuan-tuan tanda, hikmat dia yang pertama, bermulanya bulan haram tu Zulqa'dah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sebab apa? Zulqa'dah ni orang mula keluar dari negara mereka, berjalan menuju ke Mekah. Sebulan perjalanan dari Syam ke Mekah. Bukannya dekat. Sebulan dia berjalan. Awal Zulqa'dah, jalan. Zulhijjah, bulan haji, mereka buat haji. Muharram U-turn balik. 3 bulan ini dia panggil bulan haram, menyebabkan orang berani keluar daripada negeri mereka pergi ke Mekah semata-mata haraman aminan. Satu lagi bulan tengah-tengah tahun, nama dia bulan Rajab. Allah jadikan bulan haram satu lagi untuk orang pergi umrah yang dekat-dekatnya mari umrah bulan Rajab. Tak ada siapa usik kerana waktu itu sudah diharamkan berperang dan mengusik orang. Itu haraman aminan. Cukup dengan tempat, dengan masa yang diberi. Dan ianya dihormati oleh semua kaum. Kecuali Quraisy. Quraisy ni dia loya buruk. Orang panggil loya buruk kan. Otak belik kuat. Bila dia nak berperang dalam bulan Muharram, dia tukar. Dia boleh tukar sekejap. Pinjam. Muharram jadi Safar. Nanti Safar kita jadi Muharram balik. Ini dia panggil permainan... permainan apa? Permainan puak-puak kapi ni main tukar-tukar. Macam kita jugalah boleh tukar sana tukar sini. Tukar apa? Tukar dia punya pandangan supaya nak betulkan dia punya kedudukan. Sedang daerah-daerah dan sekeliling mereka sentiasa dalam huru-hara dan bukan sedikit harta benda dan nyawa yang terus-menerus terkorban. Berperangnya dia. Sebelum kedatangan Nabi, tuan-tuan kena ingat, di Madinah tu asyik berperang. Kabilah Aus dengan Khazraj berperang selama 120 tahun tempoh. Bukan hari-hari. Maknanya daripada zaman 120 tahun itu zaman permusuhan di antara dua kabilah. Sehinggalah Nabi sampai di Madinah, barulah disatukan. Jadi kita ni pun berkelahi, berebut kursi, berebut jawatan, berebut apa tu berebut ni. Mereka akan ketepikan perpaduan, mereka akan ketepikan ukhuwah semata-mata kerana tadi. Kerana kedudukan. Kerana nak pangkat. Kerana jaga apa kepentingan. Aus dengan Khazraj berkelahi. Kebetulan pula batu api dia siapa? Yahudi. Di kita hari ni pun kalau kita cuba nak menyatukan umat Islam, tiba-tiba ada batu api yang cuba nak melaga-lagakan, itu perangai Yahudi yang ada di zaman dulu sudah ada. Watak-watak ini tidak berubah. Setiap zaman akan adanya orang ini, akan adanya orang tu. Sebagaimana kita dah tadabbur dulu, Qarun watak koprak yang sombong. Fir'aun watak penguasa yang sombong dan zalim. Haman watak pegawai yang setia. Tak kira betul tak betul, jalankan tugas. Nak kata apa? Ini semua watak-watak atas dunia ni wujud. Kalaulah watak ini tidak dicari di zaman kita hari ni, apa faedah kita tadabbur Quran? Al-Quran ini turun kepada orang mati? La, turun kepada kita orang hidup. Ini para pelajar sekalian, kita kena tengok.
Tengok suasana apa ni. Sepatutnya mereka bersyukur kepada Allah dengan meninggalkan penyembahan syirik dan menerima Islam agama tauhid. Ini pokok kafir tu. Jadi dalam ilmu tadabbur kitanya, sepatut kita umat Islam ni ada kesatuan ummah, wahdatul ummah, tidak duk main pusing sana sini. Jangan. Baiklah. Allah kata apa? Afabil batili yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun. Percaya syirik dengan kafir, dengan syirik ada, tapi nikmat Allah Taala mereka ingkar. Baik para pelajar sekalian, setelah Allah Taala berikan menceritakan kepada kita tentang keburukan orang-orang kafir. Ingat ke Tuhan waktu susah je, waktu senang sudah kafir balik. Dan bagaimana sikap mereka terhadap Allah Azza wa Jalla itu, mereka. Ni payah sikit ni. Bahagian mereka ni, dia jadi mereka jadi orang ataupun mereka. Mereka dalam kurungan ai kafir Quraisy, mereka. Ibadat yang tidak dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa dia mereka? Tengok ayat 68. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang mereka-reka. Orang yang mereka-reka, mencipta perkara-perkara yang dusta terhadap Allah Azza wa Jalla. Siapa lagi lebih zalim? La ahada azlama. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada menciptakan pembohongan ke atas Allah. Dia kata Tuhan ada anak lah, Tuhan tu Tuhan ni. Apa dia yang direka? Fadda'a alihi ma lam yaqulhu wa ma la yarda. Mereka pergi kata kepada Allah perkara yang Allah tak izin dan Allah Ta'ala tak reda. Kaman za'ama anna lahu syarikan. Mereka kata Allah Ta'ala ada sekutu. Allah Ta'ala ada anak. Anak dia betina, nama malaikat. Anak jantan dia ambil ke dia. Hak dia tak suka dia bagi ke Tuhan. Ini reka-reka. Macam kita juga. Kita ni zaman kita hari ni. Undang-undang Tuhan yang kita setuju, diaktakan dia. Undang-undang nikah cerai, gazet. Undang-undang harta pusaka, gazet. Undang-undang salat, gazet. Mari undang-undang hudud, no. Celik mata selalu. Apa hudud-hudud? Zalim. Kau kata ke siapa zalim? Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapa lebih zalim daripada orang yang mengatakan Tuhan tu zalim, perundangkan undang-undang yang tidak sesuai dengan zaman kita ini. Lesh. Tuhan mana yang perundangkan undang-undang hudud ini pada zaman Nabi? Tuhan mana yang pada zaman kita? Jawabnya Allah Ta'ala yang satu, yang esa. Undang-undang dia tidak berubah, yang berubahnya kepala manusia yang tak mau menerima. Ini masalah kita. Baiklah, macam-macam hujah lah tak mau. Nak menolak hukum Tuhan dengan nama, di sebalik nama human right, di sebalik nama hak asasi, di sebalik nama demokrasi. Baliklah, buatlah nama apa saja pun, setiap benda yang bercanggah dengan hukum Tuhan, inilah manusia yang paling zalim di atas dunia ini terhadap Allah Azza wa Jalla. Au kazzaba bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendusta dengan nabi kita. Wabil Quran, mendustakan ajaran Quran. Min ghairi an yumhila nafsahu lin nazari wat ta'ammul, tanpa tilik, tanpa tengok, tanpa kaji kepada Al-Quran. Ini jadi masalah besar kepada kita. Baik, kalau kamu nak lawan juga,
Tak mau dengar juga. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya Allah jawab kat bawah. Alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Bukankah telah diketahui bahawa dalam neraka Jahannam disediakan tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir. Jadi di sini para jemaah sekalian, ulama telah mengumpulkan 3 ayat tersebut. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul fasiqun. Kafir, zalim, fasik. Cuma bila kita sampai di ayat ini, kita kena tengok huraian para ulama Islam. Jangan terus mengkafirkan orang. Lah. Kalau tidak timbul pula isu kafir, mengkafirkan orang semena-menanya, kita kata bahaya itu. Habis kalau orang tak laksana hukum Tuhan, kita tengok kepada keadaan. Kita tanya dia, kenapa tak laksana? Sebab tak ada kemampuan. Disekat oleh perlembagaan penjajah contohnya. Kita kena usahalah. Izalatul aqabat, menghilangkan tembok-tembok itu, penyekat-penyekat itu. Takkanlah kita beratus-tahun kita merdeka masih lagi nak letak atas nama, di atas nama kita disekat, dihalang sampai bila? Itu kena ada perancangan, kena ada strategi. Tapi benda ni payahlah, tidak boleh dia kompayakum gitu. Usaha tu kena mula dulu. Tapi kalau dia jawab direct, dia kata undang-undang Tuhan tu sudah lapuk, tak valid zaman kita hari ni, konservatif, zalim. Ini yang bahaya. Apabila dia menzalimkan Allah Ta'ala, itu sangat berbahaya. Kita perlu tanya dia, awak ni sedar ke bercakap ni? Ke minum air ketum? Tanya dia. Awak minum air ketum ke hari ni? Mabuk bercakap? Tak, saya waras. Kalau waras, mengucap balik. Perkataan itu sangat berbahaya kerana dia condemn Tuhan. Bukan condemn kita tu, condemn Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan baiklah. Ini sangat penting dalam ilmu, mengumpulkan semua ayat-ayat ini supaya kita tidak jadi ghulu, tidak melampau dalam satu perkara, dan juga tidak terlalu cuai dalam menjaga agama. Baik. Ayat yang terakhir dalam perbincangan kita ini, Allah Ta'ala tutup ayat surah Al-Ankabut ini dengan ayat 69. Setelah kita dah tengok proses bagaimana pertentangan puak kafir. Kadang-kadang bila dia susah, dia mengaku juga Allah ada. Bila dia senang, balik semula kepada kafir. Ardafahu bihali ibadihi salihin. Allah tutup kepada hei hamba aku, tengok. Kalau betul-betul kamu ikhlas, kamu berusaha, kamu beriman, kamu berusaha nak jadi orang baik, apa pulangan yang kita dapat? Tuan-tuan dan puan-puan, celek mata, celek terbuka telinga. Ini yang penting untuk kita. Tengok ayat 69. Ayat penutup yang sangat penting dalam hidup manusia. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berusaha, dia panggil mujahadah. Jihad, mujahadah. Jihad ni dia tak main kecil. Jihad maknanya bersungguh-sungguh, buat kerja sengoti. Itu dia panggil jihad. Kalau kita kata buat apa tu? Angkat ranting kayu. Saya berjihad angkat ranting kayu. Orang tak panggil jihad, bang. Jihad ni angkat apa tu? Batang kayu, batang kelapa besar. Itu panggil jihad. Maknanya kena sungguh. Allah kata wallazina jahadu. Siapa yang bazalu juhdahum, buat kerja sungguh-sungguh, kerah tenaga.
Kata maknanya menghabiskan tenaga kita yang ada ini kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami. Tengok dalam ayat ini Tuhan kata subulana. Subulana, jalan-jalan kami. Jalan petunjuk kami. Jalan hidayah kami. Itu subulana. Nanti kita buat tadabbur dalam ayat perkataan subulana ni sangat penting untuk kita di antara ayat yang kita nak tadabbur pada kali ini, insya-Allah. Tuan-tuan tanda di situ. Siapa dia bersungguh-sungguh buat kerja, berusaha kerana memenuhi kehendak agama kami, lanahdiyannahum subulana, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta memenuhi keredaan Allah Azza wa Jalla. Ulama tafsir kata apa subulana ni? Tuan-tuan tengok. Jalan-jalan kami mujahadah wallazina jahadu fina. Kata di Abu Hayyan atlaqal mujahadah walam yuqayyidha bimuta'alliq. Tuan kata jahadu fina. Bermujahadah, dia tidak ikat. Kadang-kadang Tuhan sebut allazina wajahidu al-kuffar contohnya. Lawan kafir. Lawan tu lawan ni. Tapi dalam ayat ini atlaqa wallazina jahadu. Itu penting. Dia panggil jahadu ay atlaqal mujahadah walam yuqayyidha bimuta'allaq. Tuhan tak kata dalam bab jihad tentang apa? Maka liyatana wal mujahadah fin nafsi. Maka ayat ini umum, mujahadatun nafsi, lawan nafsu, lawan syaitan, lawan musuh yang nak sekat kita, lawan apa saja kumpulan-kumpulan yang cuba nak menyekat kemarahan agama ini, kita lawan. Masya Allah. Maka kata di Ibnu Atiyah ay al-jihadil urfi, jihad lawan musuh, jihad berperang, jihad menuntut keredaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kesimpulannya jihad tu ada berapa jenis? Yang pertama kalau kata sebut jihad, lawan kafir, ia nak menyekat Islam, satu. Yang kedua jihadun nafsi, jihad sabar nafsu kita. Sabar apabila ditekan oleh puak kafir. Jangan mudah goyah. Kata orang sekarang, budak-budak sekarang, jangan mudah koyak. Sekali kita diugut oleh orang kafir, sudah. Tak boleh buat ada Islam. Macam-macam kita punya. Walladzina jahadu, kita berapa jihad ada? Jihad kafir, jihad nafsu, bersabar di atas tekanan lawan orang kafir. Yang ketiga walladzina jahadu fi sya'nina wa min ajlina. Berjihad semata-mata kerana Allah, untuk Allah. Mana bila kita ibadat tidak campur dengan syirik. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Ini dia panggil dalam bahasa Arab, bahasa ini panggil jihad mutlak. Semua bentuk masuk belaka. Semua bentuk masuk belaka. Jadi kita faham dari sini segala jenis perjuangan menegakkan Islam, mencari keredaan Allah, kalau kita buat betul-betul, maka dia jadi apa? Dia jadi jihad lah itu kepada Allah Azza, untuk Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Nuwaffiqannahum ila turuqi. Kami akan buka kepada mereka jalan-jalan yang boleh sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Jalan yang boleh menyampaikan kepada keredaan Allah, jalan yang boleh menyampaikan kepada syurga Allah, itu dia panggil jalan subulana. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Akhir ayat. Tengok, siapa yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami,
Sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan, dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah beserta orang-orang yang berusaha membaikkan amalannya. Tengok nota di bawah. Tuan Syekh kita kata apa? Syekh penterjemah ni bagi tahu apa kepada kita. Surah Al-Ankabut ini diakhiri dengan menerangkan perjuangan suci yang sewajibnya dijalankan selagi nyawa di kandung badan. Allahu Akbar. Semangat orang-orang tua kita ni. Perjuangan suci ini selagi nyawa di kandung badan, teruskan. Yakni orang-orang yang beriman yang berjuang menegakkan Islam akan bertambah lagi mendapat hidayah petunjuk dan taufik ke jalan-jalan Allah yang membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Berjuang untuk menegakkan Islam ialah dengan berusaha mengembangkan ajaran-ajaran dan kebudayaan Islam. Satu. Yang kedua, menangkis. Jangan jual saja, kita kena tangkis, tolak tuduhan-tuduhan golongan lain, golongan orang yang attack pada Islam, lawan dengan syarahan dan tulisan. Sekarang ni orang duk main alat media baru, lawan dengan alat media. Dia TikTok, kita TikTok juga, kan? Contohnya lah. Dan mengangkat senjata menentang pencerobohan musuh yang menyerang umat Islam dan negara Islam. Orang nak serang kita, jangan diam, lawan. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, ayat ini telah mengajar kepada kita banyak perkara. Perjuangan ini memerlukan pengorbanan. Jihad ini memerlukan mujahadah. Mujahadah ni mana bersungguh, bukannya main sikit-sikit. Allah. Kemudian Allah kata, innallaha ma'al ladzina taqaw. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah Ta'ala akan beri pertolongan kepada orang yang bertakwa dan mereka muhsinun. Tengok ayat kata, la ma'al muhsinin. Ihsan, apa dia sifat ihsan itu? Tengok dalam sebuah hadis. Hadis ini riwayat oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauman barizan linnas. Suatu hari Nabi duduk di tempat terbuka, tempat ramai, public. Iz atahun rajulun yamshi. Tiba-tiba datang seorang laki-laki berjalan pergi dekat Nabi. Nabi duduk tempat terbuka supaya senang orang nak jumpa, orang nak tanya soalan, minta penjelasan. Maka datang. Qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mal ihsan? Mal ihsan? Qala al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kan dalam hadis yang panjang tu, ataupun hadis ini diringkaskan. Boleh jadi yang datang tu laki-laki yang pakai baju putih itulah malaikat yang bertanya tentang ihsan. Dia tanya tentang Islam, iman, ihsan, alamat kiamat, kan? Bila kiamat. Nabi kata, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu kamu sembah Allah macam mu tengok dia. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tak nampak, mu ingat Allah nampakmu. Selesai masalah. Kita sekarang ni dua-dua tak ada lah sifat ihsan, na'udzubillah. Hadis ini rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa rawahu Muslim. Baik. Kita pergi kepada fawaid. Tuan-tuan, tanda betul-betul faedah kita hari ini banyak perkara yang akan kita teliti, kita tadabburkan insya-Allah supaya kita lebih mantap kepahaman kita kepada agama ini. Yang pertama, tarbiyah al-fawaid at-tarbawiyah dia panggil. Yang pertama, puak-puak kafir, faiza rakibu fil fulki, bila dia naik bahtera kapal kena gelombang besar mari, rebuk bergoyang, dia pun ingat ke Tuhan.
Tulis. Kata di para ulama Islam, fala yanbaghi lil mu'min, la yanbaghi lil mu'min an yastanna bil kafir, ikut gaya puak kafir ni, jangan. Tidak berdoa kecuali ketika susah. Waktu tak susah, tak cakap apa dengan Tuhan. Tak cakap apa dengan Allah. Tak pernah berdoa, tak pernah minta, sombong. Tapi bila susah, ya Rabbi, habis orang dia cari. Orang Kelantan kata, nyo jajak semua Tok Guru. Tok Guru tolong doa, Tok Syekh tolong doa. Habis sampur dia bagi. Sebab ingatlah dia susah. Siapa dia ingat kepada Tuhan ketika susah, faqad istanna bil kafir, dia telah mengambil gaya orang kafir. Na'udzubillah. Kata-kata ini agak berat juga ni. Diambil daripada kitab An-Nukat Ad-Dalah 'alal Bayan li Syekh Al-Qassab. Ni kata-kata hikmat ni. Kata-kata keras atas kepala kita ni. Allahul musta'an. Baik, yang kedua. Apa dia yang kedua? Sifat tadabbur kita yang kedua, falamma najahum ilal barri idzahum yusyrikun. Bila dia sudah selesai daripada ancaman ujian, kafir balik. Ulama kata safahu man yaj'alun ni'am sababan lil asyari wal batar. Bodohlah. Bodoh ni orang Kelantan kata tokpuk lah. Tuan-tuan tulis tokpuk tu makna bodoh lah, tak sewil kata orang. Siapa yang menjadikan nikmat yang Allah Ta'ala beri itu sebagai sebab untuk dia sombong dan angkuh dengan Allah. Siapa dia jadikan nikmat itu sebagai sumber kesombongan, maka orang ini syabahun, mereka telah mengambil gaya puak kafir tadi. Sepatutnya bila Allah Ta'ala bagi nikmat, kita syukur. Bertambah keimanan kita, bertambah mantap kita punya ibadat. Ni tidak. Lagi dapat nikmat, lagi lari. Jangan duduk main. Yang ketiga. Bila naik bahtera, keadaan gawat, mereka berdoa. Ulama kata apa? Ayat ini menjadi dalil bahawa mengetahui ada Tuhan itu satu fitrah di kalangan jiwa manusia. Mungkin tanya manusia mana yang ada akalnya baik, dia akan mengaku ada Tuhan. Yang tak mengaku ada Tuhan ni siapa? Geng-geng etis, mulhid. Itu tak mengaku. Itu pun tak mengaku pun. Bila dia susah ya, mengaku juga. Waktu tak susah tu nampak macam ada prinsip. Gedebe je. Tapi bila susah lari. Jangan main. Jadi kata di ulama sini, bahawa mengetahui ada Allah Ta'ala itu min fitrah kejadian manusia dia akan tahu ada Allah. Wa annahum in ghafalu fis sara, kalau dia waktu dia senang tak ingat ke Tuhan, waktu susah dia akan yutan balik ingat juga. Tapi fitrah macam ni tak betul lah. Ingat ke Tuhan waktu susah je, waktu senang kau tak ingat lah. Kita orang beriman, sebagaimana kata Nabi SAW, siapa dia kenal Tuhan waktu dia susah, dia senang, Allah kenal dia waktu dia susah. Ini kita waktu susah baru nak kenal. Mana tu nampak dia temari masjid. Ada masalah tu. Termenung. Kemurungan duduk sandar yang masjid. Mana cik? Anak sakit ke, kena saman ke, macam-macam ada tu. Kalau sampai di masjid dia tu maknanya ada tanda-tanda nak kiamat. Masya Allah. Yang keempat, waliyatamatta'u fasawfa ya'lamun. Seronok, happy atas dunia ni. Tapi mu kena tengok ke mana hala tuju dia. Kata di para ulama, dia kata al-hadharus syadid mimma alihi ba'dul muslimin al-yawm. Ayat ini memberi amaran keras kepada gaya hidup sebahagian daripada orang Islam sekarang.
hidup berpoya-poya, bermewah-mewah, duk tayang harta je. Pagi ni tayang ni, esok tayang ni, esok tayang ni, hari ni tayang barang-barang dalam rumah. Esok tayang dia punya perhiasan, besok lusa tayang dia punya kenderaan. Oi. Mereka kalau bercakap ar-rafahiyah, kemegahan, kemewahan, jangan. Walakin amradul qulub, tentang hati, tentang jiwa, tentang ini mereka tak ambil peduli. Tak bercakap apa bab hati-hati ni. Orang bercakap bab barang-barang, kau bercakap bab hati. Maka kalau hati sudah sakit, apa faedah kemewahan yang dimiliki? Tak ada faedah. Tengah hari nampak happy. Oh, ini barang saya, ini beg saya, ini cincin saya, ini. Nak tidur malam, pergi cari pil tidur. Buat apa? Cari ubat tidur, nak tidur malam. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik. Tuhan kata, waliyatamatta'u wa sawfa ya'lamun. Seronoklah. Tapi mereka tahu kesan dia. Ini. Yang kelima. Wallazina jahadu fina, siapa dia bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan Allah. Ayat ini dilalatun ala anna ahran nas, orang yang betul-betul mencari kebenaran, iaitulah orang yang berjihad, ahlul jihad. Tak kiralah jihad peperangan ke, jihad nafsu ke, jihad ilmu ke. Mana orang yang betul-betul bersungguh, solid. Mari tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk dalam kumpulan jihadun nafsi, lawan nafsu, dan jihad untuk mencari ilmu, insya-Allah. Musim mana pun, kalau musim Covid hilang nanti, jangan hilang-hilang pula tuan. Saya tak ada ustaz, Covid dah hilang. Ahli pelajar pula hilang. Duduk mana? Atas bukit sana, atas sini duduk sana. Kata orang lorak lah. Orang Kelantan kata lorak ni maksudnya kelang kabut lah. Sibuk sana sini. Ya, itu lorak. Lorak Kelantan ni maknanya gopo. Kelang kabut itu dia panggil lorak. Allahu Akbar. Yang keenam, walladzina jahadu fina. Ni. Ulama kata jahadu di sini ay talabil ilmi syar'i, fi talabil ilmi. Orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu, niat dia kerana Allah, bukan kerana nak ambil nak suruh orang kata dia ni alim, maulana, al-allama, tuan guru, tuan syekh. Allah Ta'ala akan bukakan jalan pintu-pintu hidayah dan pertolongan untuk mendapat ilmu yang berkat. Kerana itu kita setiap pagi sebelum kita mula ilmu, kita mula dengan apa? Doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Jangan lupa doa pagi-pagi kita ni. Doa zikir pagi selepas solat subuh, jangan lupa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Jangan lupa doa ni. Muslimat yang tak solat, baca. Ajarkan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Siapa dia bersungguh menuntut ilmu, Allah Ta'ala akan bagi ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ni walaupun kita susah belajar di alam maya di musim ni, jihad lawan. Baiklah. Dan jihad lain lagi lah, semua bentuk jihad kita dah sebut di awal tadi. Jihad itu mutlak dalam ayat ini. Sifat yang ketujuh, wallazina jahadu fina, ulama kata akmalun nasi hidayatan, orang yang tinggi darjat mendapat hidayah, orang yang berani berjihad, jihad nafsu, jihad kehendak-kehendak hawa nafsu lah, jihad syaitan, jihad dunia, jihadun nafsi, jihad dengan nyawa, mana jihad sungguh, jihad berperang. Faman jahada hazil arba'ah fillah, siapa dia berjihad kerana Allah Ta'ala dalam 4 perkara ini, Allah SWT akan beri kepada kita subulana, jalan-jalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dibukanya lorong yang besar ini.
Yang ke-8. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Tadi doa baik-baik kan? Gini doa menangis-nangis, doa minta tolong dengan Tuhan. Bila selesai balik ke darat, kafir balik. Tulis kata di ahli tadabbur kata apa? Ar-Razi kata, fihi isyaratun ila anna al-mani' min at-tauhid, ada di kalangan mereka yang tak mampu melaksanakan tauhid, merealisasikan tauhid dalam hidup dia ni. Kenapa? Kerana sayang kepada kehidupan dunia, sayang kepada pangkat, sayang kepada Tuhan ni, dia tak lawan nafsu dia. Dia tak lawan, tak jihad. Kenapa awak lembik nampak tu? Tak boleh. Dulu saya bersungguh menegakkan Islam, menyebarkan sunnah. Sekarang ni slow-slow je. Kedai saya pun orang boikot dah. Pula macam-macam kita punya majlis orang boikot, orang baik. Maknanya kehidupan dunia itu menyekat kita daripada menegakkan kebenaran. Yang ke-8. 8 dah tadi. Yang ke-9, fa iza raqibu fil fulki. Kita masuk lagi dalam ayat lagi. Bila kafir ni terdesak, dia doa ikhlas waktu tu. Dengar ni, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala yujastajibu lil muttarri. Allah Taala akan perkenankan doa orang yang berhajat, orang yang terdesak. Walau kana kafiran, walaupun dia kafir, limaudhi'i ittirarihi wa ikhlasihi, kerana betul-betul dia tuju minta dengan Allah dengan hati dia. Sebab itulah menjadi satu dasar besar kita, apa dia? Ikhlaskan doa itu kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Dalam hadis Allah Ta'ala perkenankan permohonan orang zalim. Maaf, mazlum. Orang yang dizalimi. Allah Ta'ala perkenankan doa orang yang dizalimi walaupun dia kafir. Kalau dia mazlum, dia berdoa, Tuhan mustajabkan doa dia. Jangan main. Kita ni pergi buat zalim pada orang kafir. Tak boleh. Kecuali dia menentang Islam. Itu kalau kita menentang Islam, kita tak lawan lagi, itu orang panggil orang yang tak ada pendirian, tak ada prinsip. Jangan main-main. Jadi maknanya kita dengan non-Muslim ni ada cara-cara dia sendiri. Dia panggil fiqhut ta'ayush. Tak boleh zalim dia. Kalau zalim dia berdoa dengan ikhlas, kena kita walaupun dia kafir. Tengok ni. Ar-Razi kata apa? Maaf. Dia kata walaupun orang tu kafir, apabila dia ikhlas doa, Tuhan terimakan doa dia. Kita orang Islam kalau tidak ikhlas, tak jadi. Walaupun kita seorang Islam, jangan dakwah aku Islam mesti doa mustajab lah. Baiklah. Yang terakhir, tadabbur kita agak teliti di sini. Saya nak bagi tugasan kepada kita, kepada para jemaah. Ayat terakhir dah surah kita ni. Kalau tak ambil lagi tugasan ini, rugi. Apa dia tugasan? Tengok Allah Ta'ala sebut, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa dia berjihad pada jalan kami, aku akan tunjuk pada kamu subul. Subul itu jamak kepada sabilun subul, jalan-jalan kami. Bagaimana kita nak faham? Dalam surah Al-An'am, Allah kata, wa anna hadha sirati mustaqiman. Jalan aku jalan yang lurus. Wala fattabi'u, ikutlah. Wala tattabi'u subula. Jangan kamu ikut jalan-jalan. Sebab apa? Dalam ayat ini sabilnya satu, yang betulnya jalan-jalan hak kafir itu banyak. Macam-macam jalan dia ada. Jalan maksiat, jalan tu, jalan ni. Dalam ayat ini, kenapa Tuhan kata subulana? Dalam surah Ibrahim, tulis cepat sikit. Dalam surah Ibrahim, ayat 12,
Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana. Allah Ta'ala dah tunjuk pada kami jalan-jalan kami. Jadi macam mana kita nak faham? Sekali Tuhan guna jamak untuk kebaikan, ada kalanya Tuhan guna perkataan jamak, plural, subula untuk kejahatan. Bagaimana? Jawab dia. Iza jama'a, apabila jamak itu berlaku ghair mudafin ila Allah, tidak disandarkan kepada Allah, maka itu jalan sesat. Sebab Allah Ta'ala akan gunakan mufrad jalan Allah. Inna hadha sirati makna sabili, jalan aku ni satu je. Wala tattabi'u subul, jangan ambil jalan lain. Jalan lain itu semua sesat. Satu yang betul, yang lain itu semua sesat. Kalau tidak al-mudhaf ila Allah, maka dia akan bila idafah tidak idafah kepada Allah, maka jalan tu satu, yang lain-lain itu akan jadi jamak. Tapi kalaulah ayat itu disandar kepada Allah, tengok ayat ini, la nahdiyannahu, aku Allah kata akan beri pada mereka jalan-jalan. Dalam surah Ibrahim juga, wa qad hadana subulana, Allah telah tunjuk pada kami jalan-jalan kami. Maka jamak di sini bukan sesat, jamak ini betul, sebab yajma'hu litanawu'il ibadat. Allah jamak itu kerana ibadat itu pelbagai jenis. Jadi Tuhan kata, siapa dia bersungguh-sungguh, siapa dia berjihad, akan buka kepada dia lorong-lorong jalan-jalan kebaikan yang banyak. Dia akan rajin solat, dia akan kuat tauhid, mantap akidah, dia keluar zakat, dia puasa, dia haji, dia jihad, amar ma'ruf, dia berdakwah, dia sedekah pada orang, dia tolong orang. Itu dia panggil lanah dianahum subulana. Jadi kesimpulannya dalam ayat ini menarik para jemaah sekalian. Kalau jamak itu diidafakkan kepada Allah, maka itu jalan baik, lorong-lorong kebajikan. Kalaulah mufradnya jalan dan dia tidak idafak kepada Allah Ta'ala jamak, maka itu jalan sesat. Tuan-tuan jangan pening, kenapa sekali subul? Ustaz kata kalau subul jamak itu jalan tak baik. Kenapa di sini sebut? Kita faham di sini, itu dia panggil ilmu tadabbur ayat. Kita kumpulkan ayat-ayat ini dalam satu perbincangan, barulah tuan-tuan akan nampak keindahannya. Allahu Akbar. Jadi jalan yang lain banyak, jalan kebajikan juga banyak. Semalam mana ada sebut dalam siri yang lepas, kata-kata siapa? Kata-kata ulama salah, Imam Malik. Allah Ta'ala bagi amalan kita ni sebagaimana dia bagi rezeki. Pintu amalan, pintu kebajikan itu sebagaimana Allah bagi rezeki. Ada rezeki ikut ni, ada ni. Ada orang yang kuat ibadat, ada kuat tak kuat sedekah. Ada orang yang infaknya kuat, ibadatnya kurang. Ada orang kuat solat, tak baca Quran. Ada orang baca Quran banyak, solatnya slow. Macam-macam. Alhamdulillah. Maka dengan ini, pada pagi Ahad 3 Oktober 2021 ini, tamatlah 14 siri kuliah tafsir surah Al-Ankabut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, kami telah tadabbur 14 siri kuliah dalam tafsir untuk memahami ayat-ayat-Mu dalam surah Al-Ankabut ini. Ya Allah, sebagaimana cintanya kami kepadamu, cintanya kami kepada kitab-Mu, cintanya kami untuk memahami ayat-ayat kalam-Mu, ya Allah, maka curahkanlah ke dalam hati kami cahaya keimanan yang mantap, sifat sayang kepada kitab dan sunnah, sifat cintakan kepada Islam dan orang-orang Islam. Maka berilah kepada kami istiqamah dalam beramal, melakukan jihad, melakukan tuntutan syariat ke atas diri kami dan keluarga kami, sehingga kami layak untuk menjadi hamba-Mu yang betul-betul beriman,
hamba-Mu yang saleh, yang mati dalam keadaan iman, mati dengan husnul khatimah, yang melayakkan kami menjejaki kaki ke syurga-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah keampunan kepada kami dan dua ibu bapa kami, dan orang-orang yang kami sayangi, dan orang yang berpesan kepada kami dengan kebaikan. Rabbana, berikanlah pada kami istiqamah untuk terus belajar, mentadabur ayat-ayat-Mu daripada dalam surah-surah yang akan datang, dan juga mengulang kaji surah-surah yang telah kami belajar dalam siri-siri yang lalu. Dan angkatkanlah Qawi ini supaya majlis ilmu kita makin meriah, makin ceria di mana saja kita berada ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.